Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kita taufik untuk kita melaksanakan segala kewajipan kita. Alhamdulillah, siang tadi kita telah dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, dan sebentar tadi mungkin sebahagian daripada kita dapat melaksanakan solat tarawih. InsyaAllah kita teruskan lagi amalan kita pada malam ini dengan kita menyambung pengajian kita malam ni berkaitan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab dia kitab kecil saja, iaitu Risalah Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan kita, sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada pertemuan yang lepas, maksudnya bukan minggu lepas, pertemuan yang lepas sesi kitab ni lah, kita sudah pun membahas sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala sebanyak 20 sifat, yang mana kesemua 20 itu wajib kita ketahui. Kemudian insya-Allah hari ini kita sambung pula sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sesi ini mudah saja. InsyaAllah sesi kuliah kitab ni, ya, saya tidak akan jelaskan secara terperinci perkara-perkara yang rumit-rumit, tidak. Untuk sesi kitab ni dia mudah-mudah saja, ulang kaji saja supaya kita dapat ambil yang basic, yang wajib saja. Adapun pada minggu lepas pembahasan dia agak terperinci lah, iaitu kitab Kifayatul Awam itu sama saja pembahasan sifat 20 juga, tapi itu lebih terperinci lah. Ini sekadar untuk kita tahu yang wajib, mengingat semula kewajipan-kewajipan kita dalam akidah. Okay. Jadi 20 sifat yang wajib sudah kita pelajari dan kita ketahui harap-harapnya lah. Dan insyaAllah malam ni sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu yang pertama sifat Adam. Artinya tidak wujud. Dia berpasangan lah, berpasangan dengan sifat yang wajib. Jadi yang pertama tu sifat yang wajib bagi Allah, iaitu sifat wujud. Maka yang pertama bagi sifat yang mustahil bagi Allah tu ialah sifat Adam, pakai ain. Ada tu kitab ni dah saya scan, saya hantar ke Haji Nazli, dah insya-Allah masuk dalam grup kot, siapa yang nak tengok kitab lah. Jadi Adam itu artinya tiada ataupun tidak wujud. Jadi wujud lawannya tidak wujud. Bahasa Arab dia wujud lah, sama, wujud sama. Ataupun bahasa Melayu wujud tu maksudnya ada. Adam maksudnya tiada, tidak ada atau tiada atau tidak wujud. Itu sifat pertama yang mustahil bagi Allah. Yang kedua, al-hudus. Hudus artinya baru dicipta ataupun muncul baru.
ataupun muncul baru. Sebelum itu tiada, kemudian ada. Ini lawan bagi sifat qidam. Lawan bagi sifat qidam. Jadi qidam artinya tiada permulaan, kewujudan yang tiada permulaan. Kalau hudus, kewujudan yang ada permulaan. Maksudnya baru dicipta, maksudnya daripada tiada kepada ada. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, bukan wujudnya Allah Taala itu bersifat qidam. Maksudnya Allah Taala punya kewujudan itu tidak dimulai dengan tiada. Tidak dimulai dengan tiada. Allah Ta'ala sentiasa ada. Itu dipanggil qidam. Lawan dia hudus, iaitu baru muncul, baru wujud, baru dicipta. Lawan dia lah. Lawan bagi sifat qidam, iaitu hudus. Mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, turul adam. Turul adam artinya binasa di sini. Jadi kalau turul adam itu sebenarnya datangnya tiada. Setelah ada, datangnya tiada. Maksudnya daripada ada kepada tiada. Maksudnya di sini dia kata binasa, sebab dalam kitab yang lain disebut fana, iaitu lawan bagi sifat baqa. Jadi baqa lawan dia fana. Di sini Imam Sanusi pakai turul adam. Sama saja makna dia sama. Iaitu turul adam ataupun fana boleh. Dua-dua pun boleh. Fana artinya binasa lah, jelas. Kalau fana artinya binasa. Ataupun turul adam sama saja. Yang keempat, al-mumatsalatu lil hawadis, iaitu serupa dengan makhluk. Serupa dengan makhluk ataupun menyerupai makhluk. Lawan bagi mukhalafah lil hawadis, iaitu tidak sama dengan makhluk ataupun menyalahi makhluk. Jadi Allah Ta'ala wajib mukhalafah lil hawadis, mustahil mumatsalah lil hawadis. Wajib tidak sama dengan makhluk, mustahil sama dengan makhluk. Di sini dia sebut makhluk, tapi yang lebih tepat tu hawadis, iaitu perkara yang baru. Semua makhluk perkara yang baru lah. Sebenarnya semua makhluk perkara yang baru. Tapi ada lagi makna perkara yang baru, itu pembahasan dalam kitab Kifayatul Awam, insyaAllah. Kemudian dia di sini apabila masuk kepada sifat yang mustahil yang keempat ini, Imam Sanusi dia buat sedikit perincian. Dia buat sedikit perincian lah. Maksudnya menjelaskan apa makna serupa dengan makhluk itu. Apa makna serupa dengan makhluk? Serupa dari sudut mana? Okey. Muka surat 15 tu dia kata dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai jirim, bermaksud zat Allah Taala mempunyai isi padu. Jadi kalau mukhalafah lil hawadis, menyalahi perkara yang baru ataupun makhluk, yang mana kita tahu makhluk itu semuanya jisim. Makhluk ni semuanya jisim dan dia ada sifat dia, nama dia arad. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah jisim. Mustahil Allah Subhanahu Wa Taala jisim kerana dia tidak menyerupai makhluk. Jadi penyerupaan itu sebenarnya secara total. Menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk itu secara total dari semua sudut, dari segala sudut. Jadi di sini dia cuba tafsirkan, iaitu yang pertama sekali, zat Allah Ta'ala itu bukanlah berjisim seperti mana zat-zat makhluk dan hawadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jirim tu maknanya isi padu. Tahu kan? Isi padu belajar sains. Kemudian B, ini bukan apa ni, lawan, ini masih lagi dalam mukhalafah lil hawadis punya lawan, iaitu mumatsalah lil hawadis. Jadi A bukan jirim, yang kedua ataupun B lah.
ataupun dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu sifat baharu yang wujud pada jirim. Sifat baru yang wujud pada jirim itu namanya arad. Nama dalam bahasa Arab dia dipanggil arad. Maka A kata Allah bukan jirim, jirim jisim samalah. Kemudian B nak mengatakan Allah bukan arad. Maksudnya Allah bukan sifat jirim. Allah dia zat. Allah dia adalah zat yang bersifat dengan sifat yang sempurna. Tetapi Allah Ta'ala zat dia bukan berjirim dan Allah Ta'ala juga bukan arad, iaitu sifat bagi jirim. Ada sebab kenapa dinafikan Allah Ta'ala itu bukan arad. Kerana dalam Kifayatul Awam itu ada penjelasan detail. C. Ataupun berada pada suatu arah bagi suatu jirim objek. Jadi di sini apabila Allah Ta'ala itu bukan jirim, maka di situ ciri-ciri jirim juga dinafikan. Apabila menafikan Allah bukan jirim, bukan jisim, maka ciri-ciri ataupun ini dalam bahasa akidah dan kelaziman jirim itu pun dinafikan. Oleh kerana dia bukan jirim, maka tidak ada ciri-ciri jirim. Jadi kan mula-mula dia kata Allah Ta'ala bukan jirim. Kemudian dia kata Allah Ta'ala bukan arad. Arad ni sifat jirim. Jadi dia bagi lagi contoh. Contoh ciri-ciri atau sifat-sifat jirim itu iaitu berarah. Jirim berarah. Semua jirim berarah. Dia ada dua lah. Jirim itu sendiri berarah ataupun jirim itu dinisbahkan dengan jirim yang lain, dia berarah. Arah ada 6 iaitu atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Jadi Allah Subhanahu tidak berarah, maksudnya Allah Ta'ala tidak di depan mana-mana jirim, tidak di belakang mana-mana jirim, tidak di atas mana-mana jirim, tidak di bawah mana-mana jirim, tidak di kanan mana-mana jirim, dan tidak di kiri mana-mana jirim. Allah ni dia tersendiri, Kalau semua Allah semuanya jirim dan semuanya mempunyai arah. Hampir semualah, nak kata semua nanti kan orang tanya macam-macam lah. Cahaya ada arah ke? Angin ada arah ke? Nanti ditanya macam-macam. Kebanyakannya ada arah. Maka Allah Ta'ala tidak ada arah. Ada kan kelompok yang kata Allah di arah atas. Itu nanti dalam Kifayatul Awam insyaAllah. Ataupun menjadi paksi bagi sesuatu jirim yang lain. Menjadi paksi bagi sesuatu jirim yang lain. Allah jadi paksi bagi jirim-jirim yang lain. Paksi tahu paksi ya? Paksi macam paksi bumi. Matahari ni paksi bagi apa? Apa nama tu? Bima Sakti, apa dipanggil, orbit, apa dia panggil, tak ingat lah, galaksi Bima Sakti. Jadi Allah bukan paksi bagi alam semesta, maksudnya Allah tak bersama dengan alam. Ataupun memerlukan tempat atau masa. Jadi Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat dan masa. Not confined with space and time. Orang putih kata, ataupun orang Jawa kata, not confined with space or time. Tak betul tidak, Allahu'alam. Jadi tidak diliputi oleh tempat dan tidak diliputi oleh masa. Sebab apa? Kalaulah diliputi oleh tempat dan masa, itu maknanya jirim. Jadi kalau bukan jirim, tidak diliputi oleh tempat, tidak diliputi oleh masa. F. Ataupun zat Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sesuatu yang baharu. Galaksi Bima Sakti. Matahari itu kan paksi bagi galaksi Bima Sakti. Jadi dia kata Allah tidak bersifat dengan sesuatu yang baharu. Jadi di sini semuanya makhluk ini baru. Baru dari segi baru wujud atau berubah-ubah. Berubah-ubah pun dianggap baru. Baru je nak habis PKP ni. Tiba-tiba meningkat lagi penyakit COVID.
dah 200 lebih dah. Baru je nak ingat nak balik kampung. Baru bila kita benda yang berubah kita kata baru. Jadi Allah Ta'ala tidak bersifat dengan benda yang baru, tidak berubah-ubah. Sebab dia qadim. G, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kecil. H, ataupun zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala besar. Maksudnya di sini Allah Ta'ala tidak ada saiz. Allah Ta'ala tidak ada saiz. Kerana yang bersaiz hanya jirim dan jisim saja. Yang bukan jirim, bukan jisim, tidak bersaiz. Pening kita nak fikirkan Allah Ta'ala macam mana? Memanglah. Memang bila kita pening memikirkan Allah Ta'ala macam mana, itulah dia. Maknanya itu sudah sampai kepada maksud. Kalau masih boleh memikirkan, boleh membayangkan Allah tu macam mana, itu bahaya. Itu mujassimah, musyabbihah. Itu tajsim, tashbih, menyerupakan Allah, menjisimkan Allah. Bila dah bukan jisim, bukan arat, kemudian bukanlah tidak bergerak, tidak diam, tidak mengambil ruang, tidak diliputi oleh masa, tidak ada saiz, tidak ada warna, kita pun bela. Habis tu apa dia? Itulah dia. Itulah dia maksud. Sebenarnya itulah maksud dia. Supaya kita tak boleh nak comprehend Allah macam mana Allah tu, habis tu macam mana? Itulah, that's it. Maknanya dah dapat lah tu. Kalau dia masih boleh lagi agak-agak, itu bahaya. Sampai hilang dalam pemikiran dia, Allah, habis tu Allah tu macam mana? Itulah dia. Itu yang dituntut. Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sebab dan tujuan dari segala perbuatannya dan hukum hakamnya. Jadi di situ dia dari segi zatnya, dari segi sifatnya dan dari segi perbuatannya mumasalah lil hawadis. Tak sama dengan perkara yang baru makhluk. Maknanya perbuatan Allah itu sabit tapi tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Sebenarnya Allah Ta'ala menciptakan alam semesta ni bukan ada tujuan dia. Tak ada. Habis itu apa? Itu sekadar nak memperlihatkan kehebatannya, kekuasaannya. Bukan ada tujuan. Kalau macam cerita cerita Wrath of the Titan. Apa ke nama tu? Zeus. Zeus kata aku ciptakan manusia supaya beribadah kepada kita. Manusia sekarang ni tak nak beribadah, kita semakin lemah. Itu Tuhan Zeus dalam cerita Wrath of the Titan. Siapa pelakon dia tu? Allah, tak ingat lah. Jadi Tuhan ciptakan manusia supaya manusia beribadat. Kalau manusia tak beribadat kepada dia semakin lemah. Itu Tuhan mengarut lah tu. Itu khayalan lah Mak Saleh dia. Jadi Allah Ta'ala tak ada tujuan. Bukannya tak ada tujuan, dia ni tak ada tujuan hidup ni, itu lain. Itu tak bertujuan, maksudnya orang yang hilang arah kan, tak ada tujuan hidup. Bukan itu maksudnya. Di sebalik penciptaan alam semesta ni bukanlah Allah Ta'ala nak ciptakan kerana Allah perlu kepadanya. Tak ada. Allah Ta'ala sekadar nak menzahirkan kehebatan dia, itu saja. Dan Allah Ta'ala hukumkan kita supaya wajib solat, wajib puasa. Bukan kerana kalau kita tak solat, kita tak puasa, kerajaan Allah semakin berkurangan, semakin lemah. Tidak. Tak ada apa-apa. Allah buat semata-mata kerana fadl dia, semata-mata kerana ihsan dia, kerana rahmat dia, kerana kebijaksanaan dia, kerana kehebatan dia. Makhluk dia buat sesuatu mesti ada tujuannya. Manusia ni dia buat sesuatu mesti kena ada, biasanya ada tujuan dia. Kalau tak ada tujuan pula kalau tak ada tujuan nanti kena kau ni apa, tak ada maksud hidup, tak ada tujuan hidup kau ni. No purpose of life. Macam-macam lah kena nanti. Allah Ta'ala oleh kerana dia tidak menyerupai manusia, tidak menyerupai makhluk, tidak menyerupai perkara yang baru, maka segala perbuatan dia tidak ada maksud dan tujuan. Ada hikmah dia lah, cuma ada hikmah dia. Tapi bukan kerana ada tujuan-tujuan tertentu untuk mengambil faedah. Mengambil faedah daripada makhluk, tidak.
Okey, jadi itu ada apa? A, B, C, D, E, F, G, H, I. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ada 9 ciri-ciri yang disebutkan di sinilah. Tidak menyamai makhluk atau perkara yang baru. Dari segi zat, sifat dan afal. Semuanya dipecah-pecahkan jadi 9. Zat tak sama, sifat tak sama, afal perbuatan pun tak sama. Okey, yang kelima. Ini baru masuk yang kelima. Adamul qiyami binafsih. Artinya kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala memerlukan kepada sesuatu yang lain. Di sini dia macam-macam sebenarnya. Sifat mustahil ni pun bukanlah sifat yang wujud pun. Hanya satu ibarat saja, semua satu statement saja untuk menafikan perkara yang tak layak bagi Allah, yang mustahil bagi Allah. Di sini dia kata adamul qiyami binafsi. Lawan dia punya kan sifat tu kan al-qiyamu binafsi. Maknanya lawan dia adamul qiyami binafsi. Maksudnya berdiri dengan sendirinya. Di sini adamul qiyami binafsi, tidak berdiri dengan sendirinya. Maksud tidak berdiri dengan sendiri memerlukan kepada sesuatu yang lain. Jadi dia terjemah bebas ni. Buku ni terjemahan bebas, bukan terjemahan perlafaz. Dia terjemahan bebas. Jadi dia dalam bahasa Arab dia tulis adamul qiyami binafsi. Kalau nak terjemahkan perlafaz, tidak berdiri dengan sendirinya. Sedangkan kita belajar kan Allah tu qiyamu binafsi, berdiri dengan sendirinya. Di sini maksud berdiri dengan sendirinya bukan berdiri ya. Nanti dia ingat berdiri pula lah. Maksudnya keberadaan Allah tu dengan zatnya. Di sini adamul qiyam binafsi maksudnya tidak berdiri dengan sendirinya, iaitu memerlukan kepada sesuatu yang lain. Kalau dalam kitab yang lain dia tak kata adamul qiyam binafsi, dia kata al-ihtiyaj fil mahal wal mukhassis. Itu dalam Kifatul Awam dia guna lafaz lain. Al-ihtiyaj fil mahal wal mukhassis, iaitu perlu kepada mahal, tempat, dan perlu kepada pencipta. Mustahil Allah perlu kepada tempat, perlu kepada pencipta. Sebenarnya dalam mumasalah tu kan dia dah cakap dah tadi, Allah tak perlu kepada tempat. Itu perincian nanti ada pembahasan dalam Kifayatul Awam. Jadi kita hafal yang dia punya jawi-jawi dia tu. Bukan jawi, sorry, Arab dia. Dalam yang saya snap tu, saya ada yang hantar dekat Haji Nazli tu. Tengok nombor 1, 2, 3, 4, 5 tu yang bahasa Arab dia tu. Terjemahan dia tu ada sebahagiannya terjemahan secara makna, bukan secara lafaz. Tapi tak lari. Kemudian muka surat 16. Muka surat 16 dia perincikan sikit, ada A dan B tu. Dia perincikan sikit, ada A dan B, iaitu dengan menggambarkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sifat yang memerlukan tempat. Di sini maknanya ada orang bahkan bukan seorang dua, bahkan Nasrani lah. Nasrani ni dia mengatakan Allah Taala itu sebenarnya bukan zat, Allah Taala itu sifat. Tuhan itu bukan zat, Tuhan itu sifat. Maka sifat ni dia boleh bertempat di zat. Bertempat di zat Nabi Isa, boleh bertempat di zat Ruhul Kudus, boleh bertempat di zat siapa lagi ya? Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Oknum, ada 3 oknum tu kan. Oknum Ab, oknum Father, oknum Son dengan satu lagi Ruhul Kudus. Apa dalam bahasa Inggeris tak tahulah. Jadi Tuhan boleh pindah-pindah sebab Tuhan tu sifat. Padahal kalaulah sifat pun na'udzubillah lah, Allah bukan sifat. Tak ada. Maksudnya sifat mana boleh pindah randah? Sifat dia tak boleh pindah randah. Dia hanya boleh berada pada zat tu saja. Dia boleh wujud, tak boleh hilang tu je, tapi pindah tak boleh. Tapi mustahil Allah bukan sifat. Jadi qiyamu binafsi itu maksudnya Allah Taala itu bukanlah sifat yang memerlukan tempat. Sebab dia adalah zat. So dia tak perlukan kepada tempat atau perlu kepada zat yang lain. Perinciannya dalam Kifayatul Awam. B, ataupun berhajat kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya.
Jadi mukhassis dia panggil. Ya, tidak perlu kepada mukhassis, maksudnya dalam kitab yang lain dia kata tak perlu kepada penciptanya ataupun pentakhsisnya. Pentakhsis tu maksudnya penentu ciri-ciri. Allah tak perlu kepada sesuatu yang lain untuk menentukan dia tu macam mana. Dia berkuasa, dia hidup, dia bukan ditentukan oleh zat yang lain. Bukan ditentukan oleh sesiapa pun. Tidak ada penentu bagi Allah Ta'ala. Dia sendiri memang bersifat dengan Holy Spirit. Okey. Allah ada Holy Spirit. Tiga kan? Father, Son dan Holy Spirit. Ab Ibn dengan Ruhul Kudus dalam bahasa Arab dia. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Roh yang Suci. Itu Nasrani. Jadi di sini nak menolak lah. Mengatakan Allah Ta'ala tidak memerlukan tempat. Dia ni bukan sifat yang memerlukan tempat. Nak menolak pendapat Nasrani. Kemudian tidak berhajat kepada sesuatu yang menentukan ciri-cirinya. Allah Ta'ala independen. Tak perlu kepada sesiapa pun. Itu perincian bagi nombor 5. Qiyamu binafsih. Lawan dia Adamul Qiyam binafsih. Yang keenam, At-ta'addud, artinya berbilang-bilang. Lawan bagi sifat wahdaniyah. Lawan bagi sifat wahdaniyah iaitu at-ta'addud, artinya berbilang-bilang. Ada 3 perincian A, B, C. A dengan menggambarkan zat Allah Subhanahu Wa Taala tersusun dari sesuatu benda. Jadi esa pada zat. Di sini dia ada 3 jenis esa. Esa pada zat, esa pada sifat-sifat dan esa pada perbuatan-perbuatan. Esa pada zat ni dia ada 2 perincian ni dalam Kifayatul Awam lah. Maksudnya satu, zat Allah tidak bercantum-cantum, tidak berjuzuk-juzuk, tidak berbahagian-bahagian. Contohnya macam manusia. Manusia ni dia bercantum-cantum dengan berjuzuk-juzuk, berbahagian-bahagian. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada macam-macam lagi lah. Mata, telinga, hidung, mulut. Kemudian dalam bahagian dalam lagi kan, ada tulang, ada otot, ada daging, ada urat, ada perut, ada usus, ada hati, ada jantung, paru-paru, segala macam. Allah tidak. Dan satu lagi makna, tidak ada zat lain yang seperti zat Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Kita akan perincikan dalam Kifayatul Awam, insya-Allah. B, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai sekutu bagi zat dan sifatnya. Tak ada sekutu bagi zat dan tak ada sekutu bagi sifat. Habis tu Allah mendengar dengan kita mendengar macam mana? Itu hanya sama pada lafaz saja. Hanya sama pada lafaz. Dia panggil ittifaq fil lafzi atau mushtarak fil lafzi. Lafaz saja sama, hakikat makna tak sama langsung. Jadi bermakna esa tak ada, tidak ada sesuatu sekutu pada zat dan sifat. C, ataupun wujud satu kuasa lain yang memberi kesan kepada sesuatu perbuatan. Ini perbuatan. Maksudnya tidak ada selain Allah yang boleh memberi kesan kepada sesuatu perbuatan. Jadi hanya Allah sahaja yang memberi kesan kepada sesuatu perbuatan. Ini ada kaitan dengan bab qada dan qadar ni, nanti itu dalam Kifayatul Awam, insya-Allah. Yang ketujuh, al-ajzu, artinya lemah. Ini lawan bagi sifat kudrah. Jadi Allah berkuasa, maka lawan dia tidak berkuasa ataupun lemah. Dalam bahasa Arab dia panggil al-ajzu, iaitu lemah, tidak berkuasa. Menciptakan atau membinasakan sesuatu yang harus. Maknanya tak ada kuasa untuk menciptakan atau tak ada kuasa untuk membinasakan segala benda yang harus. Yang ke-8, al-karahiyah, ataupun al-karahiyah atau al-karahah. Lawan bagi iradah. Maksud karahah di sini tidak berkehendak ataupun terpaksa. Tidak ada kehendak ataupun terpaksa. Artinya tiada kehendak mewujudkan sesuatu. Bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkehendak untuk mewujudkan sesuatu. Ada perincian banyak, ada banyak juga perincian ni sampai A, B, C, D, E ni. Maksud karahiyah tu maksudnya tak berkehendak tu. Satu, tak berkehendak untuk menjadikan sesuatu, dalam arti kata terpaksa buat sesuatu. B, ataupun Allah Subhanahu Wa Taala melakukannya dalam keadaan terlupa, az-zuhul. Tak berkehendak, tak sengaja, dalam keadaan lalai dia buat, terlupa dia buat.
Kemudian C, Allah Ta'ala melakukan secara terlalai, ghaflah. Kemudian Allah Ta'ala melakukan dengan bersebab. Kemudian E, Allah Ta'ala melakukan dengan secara tabiat atau semula jadi. Mana semua ni, zuhul, ghaflah, ta'lil, tabi'ah, itu semua menyalahi dengan kehendak, menyalahi dengan iradah. Mustahil Allah buat sesuatu itu dengan terpaksa, dengan terlupa, dengan terlalai, dengan bersebab, dengan bertabiat. Semula jadi maksudnya bertabiat. Mustahil. Wahdatul adyan pula dah. Tak wajib jawab. Dia ni memang dah itu wahdatul wujud, wahdatul syuhud, sekarang ni wahdatul adyan pula. Dia jangan, isteri jangan wahdatul zaujah lah, dia kena 4 zaujah. Ke kau memang wahdatul zaujah satu bini je? Ke satu bini pun tak dapat lagi? Jadi nanti last kali kita jawab. Yang ke-9 al-jahlu. Yang ke-9 al-jahlu artinya tidak berilmu ataupun jahil lah, ataupun bodoh. Dan juga sifat-sifat yang menyerupainya seperti az-zan, asyak wal waham. Maksudnya zan tu sangkaan saja. Maknanya ilmu Allah hanya bukan yang sesuatu yang solid yang diyakini. Hanya sangkaan-sangkaan saja atau keraguan ataupun kewahaman saja. Mustahil. Lawan bagi sifat ilmu al-jahlu. Kemudian yang ke-10 al-maut artinya mati, lawan bagi sifat hayah, hidup. Yang ke-11 as-samamu artinya pekak. Artinya pekak, lawan bagi sifat sama, mendengar. Yang ke-12 al-ama artinya buta, lawan bagi sifat basar iaitu melihat. Yang ke-13 al-bukmu artinya bisu, lawan bagi sifat kalam iaitu berbicara. 13 saja dia sebut di sini. Kemudian dia kata, dengan keterangan ini jelaslah segala sifat yang berlawanan dengan sifat ma'nawiyah. Bermakna apa saja lawan bagi sifat ma'ani, sama lawannya bagi sifat ma'nawiyah. Cuma tambah je lah. Maknanya kaunuhu qadiran, kaunuhu ajizan, kaunuhu muridan, kaunuhu karihan, kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan, kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, dan kaunuhu sami'an, kaunuhu di sini samam, kaunuhu basiran, kaunuhu a'ma, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu bakamu. Itu lawan bagi sifat maknawiyah, sama macam sifat ma'ani tambah kaunuhu sahaja. Bentuk kata dia tu ada beza sikitlah. Dia guna isim fa'il. Maka selesailah sifat 20 sifat yang mustahil, yang merupakan lawan bagi sifat yang wajib bagi Allah, yang mana semuanya ini 20 yang wajib dan 20 yang mustahil pun wajib kita ketahui. Dua-dua wajib diketahui. Sekarang ni dah selesai 40. Nanti kita akan masuk kepada dalil-dalil. Ni panjang pembahasan dia. Dan dalil-dalil ni pun wajib. Dalil-dalil pun wajib diketahui juga. Yang tadi dah bagi tahu kan 40 sifat. 40 sifat, 20 wajib, 20 mustahil. Semua tu kena wajib tahu tu. Nanti akan datang insya-Allah kita belajar dah dalil. Cuba kita jawab soalan, tengok ni boleh tahan ni soalan dia. Wahdatul adyan, bercanggah dengan Islam ni usaha akidah. Dia adyan itu dia plural plural bagi din, ad-din. Ad-din itu agama. Itu singular dia lah. Singular dia ad-din iaitu agama. Adyan itu plural dia. Plural dia maksudnya agama-agama yang banyak lah. Agama-agama yang banyak. Jadi wahdatul adyan maksudnya seolah-olah mengatakan
tengoklah maksud wahdatul adyan, tapi yang saya rasa yang nak dimaksudkan ni semua agama sama, semua agama satu, semua agama betul. Itu yang nak dimaksudkan tu. Tetapi ternyata salah. Iaitu Allah Ta'ala dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu, inna dina indallahil Islam. Hanya saja agama di sisi Allah hanyalah agama Islam. Jadi apa maksud agama Islam di sini? Jadi ulama kata yang dimaksudkan dengan agama Islam di sini adalah agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka termasuklah agama Nabi yang dibawa oleh Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Musa, Isa sampailah Nabi Muhammad. Semua sekali Nabi membawa agama Islam, iaitu agama yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun syariat mereka berbeza-beza. Pluralisme agama. Itu dia istilah dia. Pluralisme agama. Jadi itu tidak benar. Itu tidak benar kerana agama yang sebenar, inna dina, sesungguhnya agama yang sebenar indallah, di sisi Allah, al-Islam, hanya Islam sahaja. Jadi agama-agama yang lain itu adalah agama yang dianggap oleh manusia sahaja. Walaupun kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut agama-agama lain, agama-agama nenek moyang mereka, agama-agama menyembah berhala. Itu bermaksud agama-agama dari segi bahasa lah. Agama dari segi bahasa. Oleh kerana mereka menganggapnya sebagai agama, maka kita pun kata itu sebagai agama lah. Tapi sebenarnya dia bukanlah agama. Kalau nak dipanggilkan agama sesat, agama yang tidak benar. Tapi kalau dia dengar, dia marah lah kan. Dia dengar, dia marah lah. Jadi agama yang sebenar hanya agama Islam, iaitu menyerah diri kepada Allah, menyembah Allah, mentauhidkan Allah Ta'ala, beriman kepada Allah sahaja. Adapun agama yang tidak menyembah Allah atau mensyirikkan Allah, menyembah Allah dan menyembah lagi yang lain, mensyirik namanya, maka itu bukanlah agama yang sebenar. Kerana apa? Agama yang sebenar adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri daripada langit. Dia panggil, kalau definisi agama tu, wad'un ilahiyun, satu peletakan oleh Tuhan sendiri. Maka yang menetapkan agama itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi agama ni ada dua, satu agama samawi dia panggil, agama yang turun dari langit lah kitab dia, iaitu agama Zabur, agama Taurat, agama Injil dan agama Al-Quran. Maksudnya kitab dia lah. Kitab dia yang membawa ajaran agama Islam, semuanya Islam. Semuanya beriman kepada Allah, cuma syariat saja berbeza-beza. Adapun sekarang ni Yahudi Nasrani, syariatnya mereka sudah diubah-ubah. Dan apapun sebenarnya mereka wajib mentaati agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sudah dinyatakan dalam Taurat dan Injil. Kalaulah kamu berada ataupun munculnya Nabi Muhammad SAW di kalangan kamu, kamu wajib beriman kepada dia, wajib ikut syariat dia. Jadi sebab tu orang Kristian ataupun agama Yahudi dan Nasrani lah. Kristian ni bahasa orang putih. Yahudi dan Nasrani ini yang betul-betul beriman dengan Taurat dan Injil akan masuk Islam. Contohnya Waraqah bin Nawfal, Abdullah bin Salam, itu semua masuk Islam. Raja Najasyi, itu semua masuk Islam kerana mereka mengamalkan Taurat dan Injil yang benar, yang ori. Ini yang tak mau ikut ni, ni semua yang keras kepala dan juga yang sudah terpesong lah. Taurat dan Injil yang sudah terpesong. Jadi sebenarnya secara bahasa boleh kita kata itu selain daripada Islam tu agama juga, tetapi sebenarnya tidak ada agama melainkan Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih, kata Nabi SAW. Islam itu tinggi, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Jadi agama-agama yang selain daripada Islam itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, kan dalam Al-Quran tu. Fala yaqbalullah, barang siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini semua politik. Bila pluralisme agama lah, wahdatul adyan, ni semua unsur siasah. Ada unsur siasah, unsur politik sebenarnya. Kononnya nak meraihkan agama lain, nak dapatkan sokongan, itu saja. Nanti kalau dia tak sokong agama lain, maka orang agama lain takkan sokong dia. Itu je sebenarnya. Ada unsur siasah, ada unsur politik di situ. Dari segi sudut Islam sendiri, selain daripada agama Islam semuanya batil.
Ya, semuanya agama batil. Nak percaya tak percaya, tunggulah padang mahsyar nanti, itu aja. Tunggu di padang mahsyar nanti. Hanya yang akan masuk syurga hanyalah orang yang beriman kepada Allah. Hei, gaduh pula. Dia mesti beriman kepada rukun iman yang 6. Beriman kepada Allah, Rasul, kitab, malaikat, kiamat, qada qadar. Mesti beriman kepada 6 perkara tersebut. Itu ada perincian nanti, ada perincian. Dalam Kifatul Awam tu kan dah bahas tu. Maknanya kalau sampai kepada dia ke 6 perkara tersebut, dia wajib beriman lah. Tapi kalau misalnya sampai kepada dia hanya Allah saja, maknanya dia dapat tahu yang Allah saja Tuhan, dan dia tak tahu tentang malaikat, dia tak tahu tentang kitab, dia tak tahu tentang nabi-nabi, rasul-rasul, dia tak tahu tentang kiamat, dia tak tahu tentang qada qadar, dia tak tahu. Tak ada orang sampaikan. Dia hanya dapat tahu tentang Allah saja sebagai Tuhan, dan dia percaya kepada Allah, tak percaya kepada Tuhan lain. Tapi dia tak tahu, dia tak tahu tentang malaikat, kitab, rasul. Itu dimaafkan. Itu dimaafkan. Sebab dia tak tahu. Tidak ada, tak sampai kepada dakwah secara mutawatir. Tapi kalau dah disampaikan wujudnya rasul-rasul, nabi-nabi, malaikat, kubur, hari kiamat, kalau dia nafikan, dia menolak, itu kufur lah. Itu kufur. Dia tengok keadaan. Cuma beriman kepada Allah tu maksudnya sampai ke tidak maklumat kepada dia tentang malaikat, kitab, rasul, kiamat, qada qadar. Kalau tak sampai kepada dia, insya-Allah selamat. Tapi kalau sampai kepada dia tak mau beriman, dia hanya nak beriman kepada Allah saja, maka sebenarnya tak beriman kepada Allah lah. Beriman kepada Allah mestilah kena beriman kepada yang Allah Ta'ala suruh beriman kan. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi kan. Jadi kalau beriman kepada Allah, mestilah beriman kepada apa yang Allah suruh beriman. Kecuali dia tak tahu, mungkin selamat. Cukup. 9 tadi kita start pukul 10 lah. Jadi dah ada 40 minit sekarang Ada lagi soalan? Wah, Datul apa lagi? Ada soalan? Cukup? Jadi itulah penat-penat tadi kan, tarawih, lepas ni mungkin nak tadarus sikit, jadi kita ringkas-ringkas je lah. Jadi setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Taala bagi taufik untuk kita faham dan sampaikan, dan mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bertemu dengan Lailatul Qadar dan mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya insya-Allah, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.